Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Saya doakan semuanya sihat sejahtera dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Baik, alhamdulillah, selamat datang saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ke program baru kita pada tahun ini, iaitu program Bicara Sihat dan Bisnes yang berlangsung secara online ataupun atas talian. Ha, kalau ada jemputan untuk buat secara fizikal, kita akan buat. Tapi untuk pertama kalinya, kita buat juga secara online untuk memberi pendedahan pada tuan-tuan dan puan-puan tentang apakah program Bicara Sihat dan Bisnes ni sebenarnya. Okey, baik. Jadi program Bicara Sihat dan Bisnes ni satu program yang baru sahaja bermula pada tahun ini dan episod pertamanya ialah pada malam ini. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya Vice Manager Shah Izzat. Saya seorang usahawan perniagaan Shuang Ho sepenuh masa sejak 2013. Dan di samping itu, saya juga seorang guru Al-Quran freelance, bergerak bebas lah. Okey, baik. Berbalik pada program kita pada malam ini, sebenarnya program Bicara Sihat dan Bisnes ini dia sebenarnya satu sesi pembentangan, ya, satu sesi pembentangan ilmiah, sesi penyampaian yang terbahagi pada 3 bahagian, ya. Okey, pertama kita ada bahagian kesihatan, kita ada penyampaian pembentangan tentang produk Shuang Ho dan pembentangan tentang bisnes Shuang Ho. Dia 3 bahagian. Pertama kesihatan, kedua produk Shuang Ho dan ketiga perniagaan Shuang Ho. Tapi kita tak buat semua tu malam ni, tidak. Program kita Bicara Sihat dan Bisnes ini, kita akan buat secara bersiri. Maknanya untuk malam ini, kita akan membincangkan tentang produk. Minggu pertama contohnya tentang produk, minggu kedua tentang kesihatan dan minggu ketiga tentang bisnes. Dia cycle dia begitu. Bergilir-bergilir, habis tu minggu berikutnya ulang balik pada produk. Dan insyaAllah kita punya sesi Bicara Sihat dan Bisnes ini, dia hanya berlangsung dalam perancangannya antara 45 minit hingga 1 jam sahaja. Supaya apa? Supaya tuan-tuan dan perempuan tidak rasa terbeban untuk hadir, melibatkan diri dalam program ini. Sebab kita tak makan masa lama pun. Mungkin ada yang tidur awal, ada yang penat bekerja, ada urusan lain lagi. Jadi mudah-mudahan 1 jam ini efektif untuk kita fokus, untuk kita belajar sesuatu. Okey, baik. Tujuan program ni kita buat, Bicara Sihat dan Bisnes ini, ialah untuk membantu masyarakat di luar mengenal Shuang Ho. Mengenal produk-produk Shuang Ho, yang paling pentingnya belajar tentang kesihatan, mendapat ilmu tentang kesihatan. Juga membantu ahli Shuang Ho sendiri untuk belajar, menimba ilmu dan mengembangkan bisnes masing-masing. Di akhir program ni, kita akan ada slot istimewa untuk tuan-tuan dan puan-puan. Nantikan. Okay, baik. Jadi ayuh tanpa kita berlengah masa lagi, mari kita mulakan Bicara Sihat dan Bisnes kita episod pertama dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik. Apakah tajuk perbincangan kita pada malam ini sebenarnya? Baik, pada malam ini tajuk kita ialah Yungkin Lingzi. Selamat dan berkesan. Baik. Pertama sekali, pernah tak kita mendengar Yungkin Lingzi? Apakah itu Yungkin Lingzi? Mungkin kita pernah dengar Lingzi, tapi belum pernah dengar Yungkin Lingzi. Adakah Yungkin Lingzi ini selamat dimakan? Dan adakah Yungkin Lingzi ini berkesan pada kesihatan kita? Jadi insya-Allah dalam jangka masa yang agak terhad pada malam ini, kita boleh belajar dan memfahamkan tentang apa itu Yungkin Lingzi. Baik, pertamanya ialah Lingzi ataupun nama lain dikenali dengan nama reishi di Jepun ataupun dalam bahasa saintifiknya Ganoderma. Okay, dalam satu info maklumat daripada jurnal National Library of Medicine, dia cerita tentang Lingzi ni apa dia. Secara faktanya, Lingzi ni ialah satu tumbuhan yang tumbuh dengan liar di negara China, Jepun dan beberapa negara Asia.
Dan linzi ini digunakan untuk tujuan perubatan sejak lebih 2000 tahun lagi. Dah lama dah guna, bukan baru je. Tidak, dah lama dah diguna sebagai perubatan tradisional oleh orang terdahulu. Dan disebut dalam buku perubatan tradisional China bahawa telah digunakan sejak dulu lagi zaman Maharaja Cina dulu, dinasti-dinasti dahulu sebagai satu perubatan yang eksklusif, satu herba yang eksklusif untuk Maharaja Cina saja. Orang lain tak boleh ambil. Siapa yang didapati ada kutip linzi ni, ada makan, maka dia akan dihukum hukuman yang sangat berat. Nak kata begitu mahalnya linzi ni. Okey, baik. Dan linzi ini sebenarnya dalam kajian dikatakan mempunyai 80 spesies. 80 spesies dan salah satu daripada spesies 80 itu ialah Ganoderma lucidum. Ganoderma lucidum. Dan dalam buku Ganoderma The Ultimate Herbal Medicine, ya, buku ni, buku hijau ni. Okey, baik. Okey, jadi dalam buku ni kata Dr. Chen menyebutkan Ganoderma jenis lucidum ini mempunyai lebih 48 baka. Spesies Ganoderma lucidum, daripada spesies tersebut ada banyak lagi baka, ada lebih kurang 48 baka. Maknanya banyak. Mari kita tengok dalam carta sebelah ni. Ini para pengkaji linzi telah mengumpulkan, menyusunkan satu carta betapa banyaknya spesies linzi ni, ada 80 spesies dan dia orang ni telah labelkan dah letak siap-siap pada nama ni di mana negara dia dapati, spesies ni kat mana ada. Kalau kita tengoklah, yang saya sebut di sini, ada yang ada di Vietnam, ada yang di Malaysia juga, ada China, ada Brazil, ada Belgium, ada India pun ada, Turki pun ada, USA pun ada, tapi spesies yang berbeza. Tapi kalau tengok pada spesies Ganoderma lucidum, yang khusus nak bincangkan pada malam ini ialah hanya ada di China, Europe, Greece, Thailand dan Armenia. Tetapi spesies-spesies ini masih lagi dalam penerokaan. Tak ada orang lagi yang ada kepakaran. Belum ada kepakaran yang khusus. Kalau ada, ramai orang dah ada kepakaran, mesti dah nampak di pasaran tu lambakan lagi produk berasaskan Ganoderma lucidum. Tapi sebab kajian pendidikan untuk Ganoderma lucidum ni memakan kos yang sangat tinggi. Jadi di Taiwan ni memang kita Shuangho ada satu pusat penyelidikan Yongqian Research Center ni, yang ada di Taiwan, iaitu pusat kajian Shuangho tentang linzi. Jadi kita ada tim sana, pasukan penyelidik yang diketuai oleh Dr. Chen yang kaji tentang spesies Ganoderma lucidum ni. Jadi dekat sana sekarang ni dah ada lebih 60 baka. 60 baka daripada spesies Ganoderma lucidum. Banyak. Kan? Jadi apa sebenarnya kelebihan Ganoderma lucidum ni? Apa fungsinya? Apa yang ada dalam dia ni? Baik, mari kita tengok. Baik, pertama, linzi atau Ganoderma ini dia ada 4 komponen yang utama. Ya, ada komponen-komponen kecil yang lain, tapi kita ambil 4 komponen utama ni yang menjadikan dia berfungsi dan berkesan. Komponen pertama ialah triterpenes. Triterpenes. Apa fungsi triterpenes? Triterpenes ini melaraskan daya imun, mengurangkan kolesterol, mempergiatkan pelarutan trombus. Trombus ni kalau tengok dalam gambar ni penyumbatan yang berlaku dalam saluran darah. Kolesterol ke, lemak ke sebagainya tersumbat. Jadi susah kita nak buang ni, tak boleh nak buang secara semula jadi kan. Bagi perlukan sesuatu yang boleh melarutkan trombus lemak selain daripada ubat-ubatan. Jadi salah satu cara ni adalah kandungan triterpenes dan linzi ini mampu untuk melarutkan trombus ini. Okey, yang keempat, memperbaiki kekenyalan pembuluh darah. Sebab semakin kita berusia, meningkat usia, kekenyalan pembuluh darah ni makin kurang dan mudah sangat berisiko bagi orang yang mengidap pesakit strok untuk mengalami pecahnya salur darah. Baik, yang seterusnya adalah menambah sifat pengalian darah. Darah kita ni memang ada sifat-sifat tertentu. Kalau tak jaga gaya hidup kita ataupun peningkatan usia juga, maka sifat ni akan berubah. Sebab tu kita nak menjaga kesihatan kita, salah satunya adalah sifat pengalian darah. Seterusnya adalah mempergiatkan fungsi penyah toksikan hati dan limpa. Dan yang terakhir, fungsi triterpenes adalah memperbaiki alahan.
Nampak sangat penting sini memperbaiki alahan yang ramai orang ada. Yang kedua ialah polisakarida makromolekul. Fungsi sasa lagi ni, ya. Ha, fungsi polisakarida makromolekul ialah menguatkan imuniti. Kalau tengok triterpenes tadi, dia melaraskan daya imuniti. Yang ni pula polisakarida makromolekul menguatkan imuniti. Baik, ada orang dia sistem imun dia lebih reaktif, sangat kuat. Jadi dia perlu dilaraskan kembali kepada normal. Sebab sistem imun kita dia tak perlu terlalu kuat. Sebab bila terlalu kuat, dia boleh memakan organ sendiri yang boleh membawa kepada penyakit autoimun. Sebab itulah dengan adanya triterpenes tadi, dia boleh melaraskan kembali daya imun kita, laraskan semula kepada tahap yang sepatutnya. Manakala fungsi polisakarida makromolekul yang tadi, dia menguatkan imuniti bagi orang-orang yang rendah imunnya, yang selalu jatuh sakit, ya, ataupun orang yang melalui proses rawatan kanser sebagainya. Yang kedua, fungsi polisakarida makromolekul menghapuskan radikal bebas. Seterusnya, mempergiatkan pertumbuhan sel-sel hati. Jadi hati kita ni kerjanya sangat banyak. Antaranya menapis darah kita. Jadi bila dia bekerja, sel-sel hati ni perlu diganti. Perlu diganti. Diganti. Jadi polisakarida makromolekul ini mampu mempergiatkan pertumbuhan sel-sel hati. Dan yang seterusnya adalah memperbaiki keadaan badan. Penting. Dalam badan kita ni mungkin ada tempat-tempat yang perlu diperbaiki, yang ada masalah. Kalau tiap dibaiki, dia akan bawa penyakit, akan bawa satu keadaan yang teruk pada anggota badan. Jadi fungsinya sangat baik untuk kesihatan kita. Yang ketiga ialah nukleosida Lindsay. Fungsi nukleosida Lindsay ini mengawal pelekatan papan darah dan memperbaiki sistem peredaran darah. Sistem peredaran kita ni sangat penting untuk mengangkut oksigen, nutrisi dan sebagainya ke seluruh bahagian badan kita. Umpama jalan raya lah, sistem jalan raya di negara, di Malaysia ni, kan, anda kata tidak baik, maka susahlah berlakulah pelbagai penyakit, keadaan-keadaan yang teruk memburukkan kesihatan kita, ya. Okay, yang keempat, protein LZ8. Ini melaraskan daya imuniti, menyokong lagi fungsi yang triterpenes tadi. Inilah 4 komponen utama. Boleh ingat tak 4-4 ni? Okey, kalau susah ni ingat 4 ni, ingat 2 saja. Nombor 1 dan nombor 2. Sebab nombor 1 dan nombor 2 inilah yang sering kita bicarakan bila sebut tentang Lindsay, Ganoderma, nombor 1, nombor 2. 2 komponen ni tak lari, tak akan lekang. Triterpenes dengan polisakarida makromolekul. 2 perkara ni. Dan kita kena ingatlah fungsi dia. Triterpenes laras imun, kurangkan kolesterol, menaruhkan trombus, memperbaiki kenyalan pembuluh darah, cukuplah tu. Ingat semua pun tak apa. Perbaiki alahan, triterpenes. Polisakarida makromolekul, kuatkan imun, hapus radikal bebas yang menyebabkan kanser, menggiatkan pertumbuhan sel hati dan memperbaiki keadaan badan. Okey. Secara amnya boleh kita kesimpulkan bahawa Lindsay ini, komponen utama Lindsay tadi ni boleh melindungi jantung, melindungi hati, anti-diabetik untuk orang ada masalah diabetes, kencing manis, anti radang, inflammation, ya, anti kanser, anti fungal, antibakteria, menguatkan sistem imun kita menghadapi serangan bakteria, fungal, antivirus dan anti-HIV. Serangan virus, pelbagai ada virus sekarang ini, maka ini membantu untuk kita menguatkan sistem imun kita dalam melawan virus dan pada virus lain lah. Antioksidan, anti penuaan, ya, mencegah oksidan ni bermaksud mencegah organ tubuh badan kita daripada merosot. Ada orang cepat merosot daripada usianya. Usia sudah 30 barangkali, tetapi kerosakan yang berlaku dalam badan dia seolah-olah dia berusia 60 tahun. Cepat proses penuaan tu. Mungkin ada masalah-masalah kesihatan. Jadi perkara-perkara ini semuanya boleh dirujuk dalam satu artikel daripada Science Direct Journal, ya, berkenaan dengan fungsi Lindsay. Okey, baik. Jadi kehebatan Lindsay tadi, fungsi Lindsay tadi bukan kita cakap seronok-seronok ataupun suka-suka sahaja, tetapi ada pengiktirafan. Yang mana pengiktirafan ini sangat penting, menyokong memastikan produk Lindsay kita ni selamat dan berkesan berdasarkan apa kandungan yang disebut Lindsay tadi ni. Apa persetujuan yang kita dapat?
Baik. Jadi Lin Zhishuanghu ni dapat pensijilan daripada pengiktirafan daripada dalam negara dan luar negara. Antaranya yang pertama dapat pensijilan penyelaras imun dan pensijilan perlindungan hati. Maknanya Lin Zhi ni terbukti, Lin Zhishuanghu ni, bukan Lin Zhi lain, Lin Zhishuanghu khususnya ni telah disahkan dapat pengiktirafan penyelaras imun dengan kod pensijilan A0003. Dalam masa yang sama, pengiktirafan pengesahan perlindungan hati, terbukti melindungi hati, merawat fungsi hati. Bukan senang nak dapat kan. Kita tengok kalau produk-produk kesihatan mungkin tak boleh ambil berat tentang pengiktirafan macam ni. Sebab kita di Shuanghu kita tak nak overclaim, tapi kita nak pastikan apa yang kita sebut ini benar-benar terbukti. Dan pengguna, selaku pengguna yang menggunakan produk Shuanghu, dia yakin bila dengar tentang pengiktirafan begini. Seterusnya kita dapat juga pengiktirafan bahawa Lin Zhishuanghu ni terbukti dapat melambatkan proses penuaan, juga memperbaiki masalah alergi dan alahan. Ini pada pensijilan A0069. Nampak tak, terbukti Lin Zhi kita ni mampu untuk memperbaiki masalah alergi, alahan, kan? Kulit gatal-gatal, mudah jatuh sakit sebagainya, ya, keradangan, ya, dan melambatkan proses penuaan, ya. Okay, baik. Dan produk kita ni, Lin Zhi ni dapat pensijilan halal. Halal daripada Taiwan. Kenapa halal Taiwan? Sebab Lin Zhi kita ini ditanam, dipack, dibungkus, siap di Taiwan. Jadi maka pensijilan itu dapat di Taiwan. Dan pensijilan halal Taiwan ini dikeluarkan oleh lembaga pihak berkuasa Islam di Taiwan, juga ialah salah satu pihak yang disahkan oleh JAKIM Malaysia. Yang tuan-tuan boleh semak di website JAKIM, salah satu lembaga autoriti yang mengesahkan halal Taiwan ni termasuk sekutu bersama dengan JAKIM. Okey. Kemudian kita dapat akreditasi pula daripada ISO antarabangsa yang bertempat di Britain, ya, di UK, dengan ISO 9001-2015. Ni kod dia lah. Dan dalam masa yang sama, Lin Zhishuanghu ni juga mendapat TQF, Taiwan Quality Food. Taiwan Quality Food ni satu standard yang sangat ketat, di mana kalau di Malaysia ni sendiri, dia mengambil contoh TQF ni sebagai benchmark untuk dicapai. Malaysia nak buat JMP, apa dia punya benchmark dia? Nak tiru siapa? Nak ikut siapa? Jadi dia memandang pada Taiwan Quality Food. Sebab tu saya tengok di website Malaysian Institute of Food Technology, Institut Teknologi Makanan Malaysia, MFIT. Dia orang menyebutkan bahawa pensijilan ini sangat menitik beratkan peraturan keselamatan makanan. Ia diperkenalkan di Taiwan oleh kerajaan Taiwan pada 1975. Jadi antara perkara yang dititik beratkan dalam Taiwan Quality Food ni adalah, pertama, bahan dia, material dia. Ada kriteria bahan-bahan yang perlu dipatuhi. Yang kedua, kaedah penghasilan dan penghilangan. Ada kriteria yang perlu dipatuhi. Dan yang ketiga, mesin yang digunakan pula. Tadi kaedah dia. Yang ketiga, mesin pula yang digunakan. Ada kriteria standard yang perlu dipatuhi. Yang keempat, pekerja. Pekerjanya pula ada kriteria dia. Semua, kan, ada syarat-syarat yang sangat ketat. Pada masa ini di Taiwan, terdapat 6,000 syarikat pembuatan makanan yang berdaftar. Daripada 6,000 tersebut, hanya 445 aliran pemprosesan diberi pensijilan GMP. Produk mereka ni hanya 30% daripada produk makanan Taiwan. Maknanya daripada banyak-banyak syarikat tu 30% saja yang dapat TQF. Yang lain tu masih dalam proses. Sentiasa tambah baik. Tak kena kat mana ni, yang mana kena baiki lagi untuk dapat pensijilan ni. Begitu ketat. Okey, mari kita tengok. Ini antara gambar-gambar spesies baka Lin Zhi yang ada di pusat penyelidikan Lin Zhishuanghu bertempat di Taiwan. Kalau kita tengok berbagai rupa bentuk, bukan sekadar coklat yang berkilat, tetapi ada juga bentuk lain seperti di gambar ini, ya. Begitu hebat ciptaan Allah SWT ni, ya. Berbagai rupa bentuk yang kita rasa sangka mungkin tak ada khasiat, ataupun mungkin tak tahu cara pengambilan yang betul, tetapi dengan ilmu, teknologi dan penyelidikan, maka banyak manfaat yang boleh kita peroleh daripada Lin Zhi ni. Baik, kesemua Lin Zhi tadi ni boleh kita lihat, boleh kita datang sendiri, tengok bagaimana cara ditanam, diproses sebagainya, iaitu di Taman Bioteknologi
Satu lagi. Taman Bioteknologi Lindsay yang terbesar di dunia setakat ini dan bertaraf 5 bintang. Kenapa disebut begitu? Kenapa terbesar dan bertaraf 5 bintang? Sebab ladang Lindsay ni dia berteknologi tinggi, dia kawal suhu, kelembapan, pergerakan angin, cahaya, kan? Kadar mana cahaya dia boleh gerak, bumbung tu boleh bergerak, tutup, buka. Sprinkler yang keluar air tu, siram tu dia ada kadar dia, kekerapan dia, supaya boleh Lindsay ni membiak sepanjang tahun. Angin pun ada, kelembapan pun dijaga. Nanti kita tengok, saya kongsikan video berkenaan dengan bagaimana suasana di ladang ni di Facebook saya, Lindsay Sahabat Kesihatan Anda. Tuan-tuan godek-godek lah di Facebook saya tu, Lindsay Sahabat Kesihatan Anda. Situ ada video yang saya pernah masukkan dulu. Sebab dulu sebelum Lindsay ni ada kaedah penanaman yang moden, dia ditanam dalam keadaan rumah yang tradisional. Jadi kadar nak menghasilkan Lindsay ni, nak tumbuhkan Lindsay ni, dia bermusim, bergantung pada hujan, bergantung pada cuaca. Jadi susah nak memenuhi permintaan Lindsay. Pada ketika itu Lindsay hanya kegunaan biasa dalam masyarakat sebelum ada Shangho ni lah. Jadi bila nampak ada permintaan, ada kajian yang menemukan satu penemuan yang sangat hebat, maka ada keperluan Lindsay ni perlu ditanam secara skala besar, ditanam dengan keadaan yang terjaga ekosistemnya supaya berdihasilkan sepanjang tahun. Jadi kilang ladang ni ditubuhkan pada Oktober 1993 dan keluasan kilang ni 48,000 meter persegi. Okey, baik. Dan kita ada juga di Shangho kajian dan pembangunan baka. Kan kita sebut tadi ada lebih 60 baka. Jadi sesuatu baka nak tumbuh dengan stabil dan sempurna mengambil masa minimum 3 tahun hingga 10 tahun. Kenapa lama masa ni? Sebab apa? Siapa tahu? Okey, sebab Lindsay ni ataupun Ganoderma ni dia bukan tumbuhan yang biasa-biasa yang kita tanam seperti cili, tidak. Dia satu tumbuhan yang tumbuh meliar. Yang tumbuh meliar di hutan, di gunung ganang. Tiba-tiba kita petik dia nak tanam, dia bukan senang nak tumbuh macam tanam mangga mempelam, tanam pokok pisang, tidak. Dia kena ada kaedah yang dia sangat cerewet, sangat teliti, kena ada suhu-suhu yang tertentu, kelembapan tertentu. Jadi memang nak tumbuh tu ambil masa yang sangat lama, tumbuh dengan stabil. Kalau tumbuh tak stabil, kejap-kejap mati. Tapi nak pastikan dia tumbuh dengan stabil minimum 3 tahun hingga 10 tahun. Bukan senang kan, bukan senang nak hasilkan Lindsay ni. Kemudian makmal yang nak kaji baka ni, nak pasti tumbuh dengan stabil ni, ditubuhkan makmal ni pada Oktober 1993 dengan keluasan ni ialah 19,835 meter persegi dengan teknologi yang sangat canggih. Kita ada bilik pembiakan baka Lindsay, ladang ujian, bilik pemeriksaan kualiti, bilik penerokaan produk, kajian berterusan untuk produk baru. Kalau kita tengok video yang panjang cerita kan, Lindsay yang ditanam tu bukan dia terus petik terus masuk kilang, tidak. Dia akan ambil beberapa sampel Lindsay yang ditanam, dikutip tu daripada hasil tuaian tu, dia masuk makmal dulu. Kan, nak periksa kualiti dulu. Periksa kualiti, adakah dia menghasilkan Lindsay yang dikehendaki, cukup tak komponen dia, phytophthalates, polysaccharida, makromolekul dan komponen-komponen lain. Ada standard dia. Kalau ada cukup standard dia, mungkin masuk. Sebab dia tak nak ada penyakit-penyakit yang tumbuh pada Lindsay ni. Begitu jaga kualiti dia. Dan nak biarkan baka tu pula daripada sarang dia nak tumbuh pula Lindsay tu. Ada cara sangat rumit dan ini kepakaran yang diperlukan. Dan begitu juga ada bilik penerokaan produk baru. Sebab daripada 60 baka ni, bukan semuanya belum keluar produk. Bukan semuanya telah ada di pasaran, tidak. Hanya ada beberapa baka tertentu saja yang sudah ada di pasaran, yang Shangho telah keluarkan. Yang lain ni masih lagi dalam proses kajian yang berterusan untuk produk yang baru. Jadi baka-baka yang lain ni simpan macam mana? Baik, 60 baka tadi masih dalam kajian, disimpan dalam ruangan cecair nitrogen.
pada suhu negatif 78 darjah Celsius. Sejuk yang amat orang kata kan. Negatif 78 darjah Celsius. Simpan di ruang tersebut. Ini disebut dalam buku hijau kita ni. Buku hijau kita ni. Sebab apa dia simpan situ? Sebab kita nak pastikan sebab satu hari, satu tempoh tertentu tak sempat nak kaji semua 60 baka. Satu baka saja dengan masa yang sangat lama. Yang lain ni simpan dulu, simpan dalam keadaan ruangan cecair nitrogen, suhu demikian, suhu sekian, supaya dia kekal keadaan begitu sampai masa dia hendaki untuk kaji. Dia kekal berada keadaan tersebut, tidak akan rosak. Sebab kos tu sangat tinggi. Bayangkan nak kontrol, nak mengawal kualiti penyelidikan ni menelan kos sekitar jutaan dolar Taiwan. Juta. Kan? Jadi memang sebab tu kalau orang kata produk kita mahal, betul mahal, tetapi mahal tu kena pada produknya, kualitinya. Dia bukan produk picisan murah. Bukan produk tiru produk orang, tidak. Dia memang ada kualiti tersendiri, teknologi tersendiri. Dan produk ini memang terbaik untuk pengguna. Okey, baik. Ni antara rangkaian produk yang ada di pasaran yang dikeluarkan oleh Shuanghu. Dan produk-produk ini ada linzi, mengandungi linzi. Kita bermula dulu tahun 1987. Kita bermula dengan Jiahe linzi. Yang ini yang harganya 141 ini. Kemudian digandingkan bersama dengan debunga Yongqing pollen. Okay. Ada orang tanya, kenapa namanya Jiahe linzi? Kenapa namanya Yongqing linzi? Sebab nama-nama ni Yongqing, Jiahe memang diberikan khusus pada produk ni, khusus pada linzi kita ni sebab kita je ada Yongqing ni. Dipatenkan sebab kita kaji, kita ambil spesies ini, kita kaji dan hasil kajian kita ni perlu dipatenkan dan kita patenkan atas nama Yongqing dan Jiahe supaya orang lain tak ada. Tidak ada lagi tempat lain di mana-mana jual ada Yongqing dan Jiahe ni. Inilah produk Shuanghu. Trademark Shuanghu, Yongqing ini, Yongqing Ganoderma, Jiahe linzi ialah milik Shuanghu. Eksklusif. Eksklusif. Penat tuan, kos sangat tinggi. Jadi kena patenkan untuk memelihara hak cipta produk kita. Okey, jadi tahun 2003, 1987 sampai 2003, tahun 2003 ni baru kita ada satu lagi produk lain iaitu Yongqing Ganoderma. Tadi Jiahe linzi 1987, kita ada tablet juga. Tablet yang kira harga mampu milik dalam bentuk tablet ni kapsul, dan tahun 2003 baru satu produk yang lebih advance lagi. Yongqing Ganoderma ni dia advance lagi daripada Jiahe. Dia punya kemampuan dia berapa kali ganda? 3 kali ganda Jiahe. Yongqing Ganoderma ni 3 kali ganda Jiahe. Harga pun berganda je lah, RM270. Satu botol mengandungi 60 kapsul. Kemudian beberapa tahun kemudian, tahun 2011 ada pula Yongqing Ganoderma 2. Yang ni Yongqing Ganoderma 2 ni ataupun kita panggil YK2. Satu kapsul. Satu kapsul YK2 ini menyamai 6 kapsul YK1 ini. Yang ni kita panggil Yongqing Ganoderma 2003 ni, kita panggil dia YK1 ni. Jadi satu kapsul YK2 bersama dengan 6 kapsul YK1. Dan satu kapsul YK1 bersama dengan 3 kapsul Jiahe linzi. Saya tak langsung kita nampak dah berapa biji satu YK2 bersama dengan Jiahe. 18. 18 biji. Satu biji YK2 bersama dengan 18 biji ke satu kapsul. 18 biji kapsul Jiahe linzi. 18 kali ganda. Ni kelebihannya. Kenapa ada teknologi begini? Memudahkan untuk orang yang nak guna linzi, nak makan linzi untuk proses merawat penyakit-penyakit yang kronik, kritikal seperti kanser. Sebab kita ada kajian kan, Shuanghu memang buat kajian untuk orang sakit sekian-sekian berapa dos saranan dimakan. Jadi kalau makan linzi, kalau tidak ada penemuan baru, barangkali orang masih kena makan banyak sangat. Beberapa biji, 20 biji kapsul, 30 biji kapsul. Dan biji kapsul pula kan. 30 kapsul. Kalau bergantung pada Jiahe saja. Jadi bila kajian demi kajian dilakukan, maka beban itu dapat diringankan. Daripada makan banyak, makan 18, makan 6 biji, makanlah
satu biji menyamai 6 biji. Seminyak biji. Okey, baik. Kalau makan 2, 3 biji, 5 biji dah okey, memadai dengan 12 biji YK tu. Cuma harga dia agak keras sikit. Kan? Harga YK tu agak keras. Walaupun dia lebih hebat pada YK1, harga dia agak keras, RM580. Tapi untuk kesihatan, memang kita tak boleh berkira sangat. Sebab kesihatan tak boleh dibeli. Dia kena jaga dengan baik-baik. Okay. Kemudian kita ada juga linzi dalam produk lain. Seperti kopi kita, CO Cafe kita ada linzi. Dalam ubat gigi pun ada linzi. Dan dalam teh kita, teh lucu yang baru ni, yang ada bahan baru ni, ada juga linzi. Nanti kita tengok sekejap lagi. Okay, baik. Jadi produk Xuanhu kita ni yang ada linzi ni, jangan risau sebab semuanya telah didaftarkan di bawah KKM, di bahagian Biro Farmasikal negara dengan kod, ada pendaftaran masing-masing lah. Maknanya kita punya produk ni memang disahkan oleh KKM. Telah disahkan selamat untuk digunakan, telah berdaftar. Kadang orang ragu-ragu kan, orang bimbang tanya, ada tak KKM ni? Bila ada KKM, orang selamat. Seperti mana ubat-ubatan lain, contohnya ada logo hologram KKM kan, sama juga di kotak produk linzi ni, semuanya ada stiker hologram KKM berdaftar. Tuan boleh semak sendiri, type, cari di bahagian npra.gov.my. Okey, baik. Okey, ni antara linzi general, linzi yang am. Sebab kalau saya cerita kat tuan-tuan perempuan, sekarang ni Xuanhu dah ada targeted linzi bersasar. Yang saya tak masukkan pada malam ni sebab saya nak fahamkan yang asas dulu. Bila tuan-tuan faham asas, bila kita cerita targeted linzi, tuan-tuan nampak lagi hebat sebenarnya. So ni baru basic ni. Basic ni kita nampak kualiti dah. Dah tahu dah kualiti dia cukup cukup hebat. Apatah lagi targeted linzi yang khusus pada masalah-masalah tertentu. Okey, jadi saya dapat simpulkan pada produk tadi, YK2 yang ini 6 kali ganda lebih hebat daripada YK1. Satu kapsul YK2 menyamai 6 kali kapsul YK1. Dan satu kapsul YK1 sama dengan 3 kali ganda daripada kapsul Jiahe-Linzi. Dan Jiahe-Linzi 2 kali lah daripada Jiahe tablet. Ni dia punya perumpamaan ini. Jadi kalau boleh ambil yang tengah-tengah sangat baguslah. Mahal yang kalau YK2 ni mungkin tak mampu. Tapi kalau YK1 mungkin kita mampu milik. Dan kebanyakan kajian dalam buku hijau ni berpandukan kepada Yunkin Ganoderma YK1 ini. Supaya senang, standard di situ senang untuk kita nampak nak makan banyak mana. Dan sebenarnya Yunkin Ganoderma inilah yang lebih efektif berkesan dalam mengatasi masalah kesihatan yang sangat serius ni. Kalau untuk mengekalkan tahap kesihatan boleh ambil Jiahe. Tapi kalau untuk tujuan merawat, memperbaiki masalah, saya sarankan ambil kepada Yunkin One ini. Baik. Jadi setiap sama je, semua produk linzi ini, keempat-empat yang basic ataupun linzi general ini, semuanya ada 4 komponen ni, sama je. Yang ni pun ada, tablet pun ada, Jiahe-Linzi pun ada, YK1 pun ada, YK2 pun ada. Bezanya ialah kuantiti yang terdapat dalam satu kapsul itu. Dia punya kepekatan lebih tinggi. Kandungannya lebih berkali ganda. Dan lebih besarlah keberkesanan untuk orang yang bermasalah. Ya, kalau untuk kanser, contohnya kanser stage 3 sebagainya. Kan? Kalau makan Jiahe-Linzi ni, mungkin kena makan berapa biji? 24 biji. Satu hari 24 biji, banyak tak telan. Tapi kalau ambil YK1 makan 12 biji sahaja. Kalau makan YK2 mungkin makan 3 biji sahaja. Kan? Okey, makan setiap hari selama 3 bulan. Ini kajian lah. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita baca buku ni, dia mesti kalau kajian ni 12 biji ni, 12 biji linzi makan satu hari ni, ialah untuk orang yang berat badan 80 kilo dan orang ini dia ambil bersama rawatan hospital seperti kemoterapi. Maknanya sebab apa? Kata Dr. Chen dalam buku ni, saya akan sebut nanti di bahagian penghujungnya tentang boleh ke kalau YK1 ni digandingkan dengan rawatan hospital. Soalan ni akan dijawab di penghujung nanti. Nantikan. Okey, baik. Kemudian kelebihan linzi Xuanhu. Apa kelebihan linzi Xuanhu? Baik. Pertamanya, linzi Xuanhu ni teknologi culture mycelium dia ni, akar dia
dah dipatenkan. Sebab bukan senang nak tumbuhkan linzi ni menghasilkan payung cendawan tu, dia ada teknologi dia. Orang yang ada teknologi dia, maka dia dapat satu teknologi yang berkesan nak tumbuhkan ni, maka patenkan. Supaya orang lain tak tiru. Okey, yang kedua, proses penulinan dan pengasingan yang terkini. Memang kita Syongho ada kaedah pengasingan dan penulinan yang terkini. Kalau kita nak bahan tertentu sahaja, contoh nak terpin, maka Syongho boleh ekstrak itu sahaja. Kalau nak polisakarida sahaja, Syongho boleh buat. Kalau nak buang benda-benda lain, bahan lain, Syongho boleh buat. Sebab kita ada teknologi tersebut. Dan kemudian kita ada teknologi ketulinan dan kepekatan yang tinggi untuk bahan-bahan tertentu yang saya sebut tadi. Kemudian kita punya makmal dapat pengiktirafan international dan pengesahan, dan kita punya produk ni disahkan berkesan bukan di makmal kita sahaja, tetapi disahkan di makmal bertaraf antarabangsa. Dan kita dah patent dah produk-produk kita ni, dah patentkan kandungan dia yang kita jumpa dalam baka kita. Setiap kandungan tu, tritipin, polysaccharida, lucidinic acid, granularic acid, semua kandungan tu sebenarnya dipatenkan. InsyaAllah akan datang saya akan kongsi dengan tuan-tuan, tunjukkan patent-patent tersebut. Kalaupun tuan-tuan boleh cari sendiri di Google Patents, di situ telah ada beberapa patents yang telah dimuat naik oleh Syongho. Dimuat naik oleh pihak antarabangsa. Sebab patent ni bukan patent lokal untuk tempatan, tapi patent untuk antarabangsa. Supaya mana-mana sahaja syarikat di dunia ini tak boleh ambil, tak boleh declare itu produk dia, tak boleh tiru, tak boleh dakwa, kan. Kita buat memang sebab kita nak bagi yakin sungguh-sungguh bahawa kita buat linzi ni betul-betul bukan main-main dan betul-betul ada fungsinya untuk makhluk kesihatan. Itu kita patentkan. Orang tak banyak soal lagi sebab kadang orang ragu-ragu, was-was, orang tak tahu. Jadi bila kita buat, kita bersungguh-sungguh tunjukkan usaha kita, maka kita yakin bahawa linzi Syongho ni antara yang terbaik ya untuk kesihatan kita. Dan proses mempatenkan keberkesanan kandungan eksklusif. Dia sebut tadi kan, proses kita patenkan proses nak menghasilkan keberkesanan kandungan eksklusif ni. Sebab antara paten yang saya boleh sebut lah ya, contohnya tentang keberkesanan linzi dalam merawat kanser, keberkesanan linzi dalam merawat masalah kencing manis, hyperglycemia, keberkesanan linzi dalam merawat masalah hati, liver dan sebagainya. Ya, itu antaranya. Okey, baik. Okey, saya dapat simpulkan bahawa linzi Syongho ni, syarikat Syongho ni, dia ada rumah hijau penanaman linzi berteknologi tinggi yang pertama di dunia. Ladang rumah hijau berteknologi tinggi yang terbesar pertama di dunia di Baihe, Taiwan. Dan Syongho ada satu-satunya proses linzi yang eksklusif, dapat mengawal pengekstrakan ramuan aktif linzi. Dan Syongho juga antara barisan pengeluar linzi berskala besar pertama di dunia. Barisan pengeluaran linzi yang terbesar di dunia terletak di Yanshui, Taiwan, membekalkan permintaan untuk pasaran seluruh negara, luar negara. Kemudian kita antara Syongho ni antara syarikat yang mempunyai strain linzi yang terbanyak di dunia. Kita kaji, ada strain baru kita patentkan, kita simpan. Ni memang Syongho memang antara syarikat yang strain terbanyak linzi lah di dunia, ya. Okey, dan mengawal keberkesanan produk. Satu-satunya teknologi penulinan linzi berpaten di dunia dapat mengekstrak ramuan aktif secara tunggal dan efisien sekali. Kita ekstrak ramuan aktif yang kita nak tu, kalau ada 100% kita ambil, dan kita ambil itu dengan efisien sekali. Ya, dengan tanpa ditinggal sikit pun. Dan satu-satunya syarikat Syongho ni mempunyai produk linzi bersasar pertama di dunia yang memberi penyelesaian bersifat bersasar kepada masalah khas secara tepat dan berkesan. Okey, kita akan cerita untuk slot akan datang lah, mungkin bukan minggu depan, kita akan ceritakan tentang produk equivalent targeted linzi ni. Ada lagi yang tak sebut tadi kan, contohnya YKI dan sebagainya. Okey, nantikanlah ya. Okey. Ni antara produk yang terawal Syongho yang ada linzi. Contohnya kopi, CO Cafe. Ada Waikyunkin Ganoderma. Di situ dalam satu sachet ni ada lebih kurang 10%. Ya, lebih kurang 10% daripada satu kapsul, ya, 10% satu kapsul dalam satu sachet kopi, ya.
Kemudian dalam teh kita pun ada. Dalam teh kita pun ada. Kalau tak silap di bahagian ingredient tu disebut berapa kadarnya. Kemudian teh kita ni pun dia ada dapat berdaftar dengan KKM ya. Okey, kemudian GH fiber pun ada. Ada Ganoderma lucidum sebanyak 0.16 gram. 0.16 gram dalam fiber. Ya. Dalam green Z kita pun ada ubat gigi kan. Tapi tak banyak lah. Kalau banyak kan hitam pula, warna coklat pula green Z tu, tak nama green Z lah, brown Z pula kan. Dia ada sikit saja, tak banyak. Tu namanya Nano Ganoderma lucidum. Nano ni main sikit lah, 0.001 je ada. Sebab apa? Fungsinya ialah fungsi linzi dalam green Z tadi untuk mengawal mutant streptococcus yang menyebabkan jangkitan dalam mulut kita. Dan polisakarida dalam linzi tadi mempergiatkan peredaran darah dan tisu-tisu di gusi. Supaya gusi kita ni dia bukan mati, dia hidup kan. Boleh jaga linzi, boleh lindungi mulut kita. Kemudian mencegah plak dan kerosakan gigi. Itu antara fungsi linzi dalam green Z. Okey, baik. Okey, persoalan FAQ. Adakah linzi ini selamat dimakan? Dalam buku hijau tu disebut antaranya ialah pertama, ia boleh dimakan seperti makanan dan sayuran tanpa pantang larang. Kadang-kadang setengah herba ni, bukan semua herba boleh dimakan macam sayuran, tidak. Hatta kalau lobak carrot pun, makan banyak pun tak boleh. Dia bawa penyakit. Ya? Bukan semua. Sebab tu dalam buku perubatan kuno, dia meletakkan linzi ataupun Ganoderma ni, dia punya hierarki dia sebagai nombor 1. Itu dipanggil the ultimate herb. Nombor 1, kelompok pertama. Sebab dia ni, kenapa kelompok pertama? Sebab dia ni makan banyak pun tidak ada mudarat. Berbanding dengan herba-herba di kategori lain, tangga-tangga lain, dia ada tahap tertentu, tak boleh makan banyak. Ya? Sama dengan herba lain, contoh misal kucing ke sebagainya, ada tahap tertentu, tak boleh makan banyak. Ini kita boleh kaji sini, boleh baca sini di jurnal akademik. Dan kemudian disifatkan juga linzi ini sebagai herba perubatan yang terhebat kerana ia bukan sekadar merawat, bahkan mencegah dari sebarang penyakit. Bukan sekadar merawat, kita yang tak ada sakit, tak ada penyakit pun boleh makan linzi untuk mencegah daripada datangnya penyakit. Ya? Dr. Chen kata dalam bukunya Ganoderma The Ultimate Herbal Medicine halaman 125, linzi telah melalui beberapa ujian keselamatan. Hasil kajian beliau mendapati setelah individu itu makan 8 botol linzi sehari untuk tempoh 2 tahun, tiada kesan sampingan yang buruk ditemui. Hebat kan? Okay. Kemudian British Journal Nutrition tahun 2004 menyatakan satu kajian dijalankan terhadap sekumpulan manusia yang mengambil linzi untuk tempoh 4 minggu menunjukkan tiada toksik ditemui pada DNA hati dan buah pinggang. Bukan sekadar di Asia, di Barat pun buat kajian juga. Ya. Baik, sambungan. Dr. Chen juga menyatakan dalam buku beliau bahawa linzi ataupun Ganoderma dapat diambil kebaikannya sekiranya menepati konsep pengambilan yang betul seperti berikut. Pertama, produk linzi yang ditanam dan diekstrak secara profesional. Nak dapat kebaikan linzi ni, mesti ditanam dan diekstrak secara profesional. Kalau tanam tidak profesional, secara tanam sendiri belakang rumah ke, tanam secara klasik kan, tradisional, kemudian ekstrak secara tradisional juga, dia terdedah kepada faktor-faktor lain yang akan merosakkan kuantiti cara manfaat khasiat dia. Maka kalau betul-betul nak ambil manfaat linzi, pastikan dia ditanam oleh orang yang pakar, diekstrak secara profesional. Okey. Yang kedua, bukan kita boleh petik di hutan sembarangan. Nampak linzi ni petik, dia direbus minum. Tak. Belum tentu tu spesies linzi yang boleh dimakan, belum tentu. Hati-hati. Yang kedua, sebaiknya diambil dalam tempoh yang panjang, sekurang-kurangnya 3 bulan dan diambil secara konsisten. Dalam buku hijau sebut. Ya. Kalau untuk merawat, untuk betul-betul jaga kesihatan, ambil secara istiqomah orang panggil, konsisten, 3 bulan. Ya, 3 bulan tu jangan putus. Makan, habis beli lagi, makan, bagi tempoh masa yang adil pada tubuh badan kita untuk sihat 3 bulan. Dan diambil secara konsisten. Sebab apa?
Sebab penyakit kita ni, penyakit yang ada dalam tubuh badan kita ni yang kita dapat, dia bukan dapat 3 bulan dapat. Dia mungkin dah bertahun-tahun kita biarkan, lama kelamaan ni jadi parah. Mungkin dah 20 tahun, 10 tahun ke tempoh yang lebih lama sebelum ni tanpa kita sedar. Tiba-tiba kita nak mengharapkan dia baik dalam masa sebulan, baik dalam masa 2 minggu, 1 hari. Mustahil lah. Kan? Contohnya kalau rumah kita ada ladang yang cukup luas kan, ataupun rumah kita rumah besar, nak bersihkan rumah besar tak cukup, mungkin tak larat sehari kalau kita seorang. Maka kalau kita ada tenaga yang ramai dan kita buat tu berterusan, maka rumah ataupun ladang kita sentiasa terjaga, sentiasa bersih sebagainya. Maknanya kena ambil secara konsisten dan bagi tempoh yang adil. Dan yang ketiga, pencegahan lebih baik daripada mengubati. Maknanya kita ambil pencegahan awal, ambil langkah bertindak awal lebih baik. Jangan tunggu sakit, ambil makan secara konsisten. Ambil linzi makan 4 biji satu hari, 2 biji satu hari, dan minum kopi linzi, pakai ubat gigi linzi. Jangan tunggu sampai sakit. Ataupun dah sakit nak makan linzi, jangan tangguh tunggu sakit teruk. Dah tahu ada nampak tanda-tanda yang tidak baik yang badan kita, tanda-tanda tidak sihat, ambil linzi sekarang. Jangan buat keputusan lambat, sebab bila dah lambat, penyakit dah tahap tertentu, mungkin perlu dos yang sangat tinggi. Yang keempat, dos yang tinggi untuk tujuan merawat dalam tempoh yang cukup tanpa diberhentikan setiba-tiba. Kalau dos yang rendah, penyakit yang sangat serius, memang tak boleh. Memang tak boleh nak bantu. Ya, memang jujur cakap, terus terang, kalau nak merawat dengan linzi, pastikan dos tinggi, sekurang-kurangnya 12 kapsul satu hari. Ya, 12 kapsul satu hari, YK1. Ya, dan tempoh yang cukup. Jangan berhenti tiba-tiba. Tiba-tiba seminggu ni tak ada, tak boleh. Mesti sambung. Bersiap sedialah untuk nampak dah nak habis, nampak ada sebotol tinggal, nampak ada 10 biji lagi ni. Maka order lah. Order kalau sebelum pukul 12, order, insyaAllah esok sampai. Ya. Semenanjung lah. Okey, baik. Kalau di Sarawak mungkin kita dah ada di pusat pengedaran sana, insyaAllah pun sama sampai. Ya. Esoknya sampai kalau sebelum jam 12. Tapi kalau hujung bulan, biasa kita akan closing, ramai yang order, mungkin lambat sehari dua lagi lah. Ya. Selepas tempoh tertentu dengan dos yang tinggi, boleh beransur-ansur turun ke dos yang rendah. Bukan berhenti total. Contoh 6 bulan, orang tu cancer stage 4, stage 3. Makan 12 biji satu hari. Lepas 6 bulan, nampak dah doktor kata dah kurang, dah merosot sel kanser ni. Kan? Amazing, ajaib. Bila doktor dah kata macam tu, jangan berhenti tiba-tiba, tidak. Turunkan dos yang rendah. Selepas nampak pembaikan, nampak perubahan yang baik, jangan tiba-tiba berhenti, tak belilah. Tak. Turunkan dos yang rendah. Daripada 12 kepada 5 contohnya. Kepada 7, 6, 5. Turun dos yang rendah. Sebulan, 2 bulan, kemudian kembali pada 4 biji saja sehari. Kan? Bukan berhenti total. Okey. Yang kelima, better effect before meal. Lebih baik diambil linzi ni sebelum kita makan. Kenapa? Ini kerana jus perut ni, gastric juice ni sangat efektif untuk mencernakan komponen phytopenoids dalam linzi. Juga penyerapan linzi lebih efektif tanpa kehadiran makanan dalam perut. Dan waktu optimal untuk makan linzi ialah sebelum makan ataupun 30 minit hingga 1 jam selepas makan. Andai kita dah makan nasi, dah makan sesuatu kan. Jadi nak makan linzi, waktu yang sesuai ialah 30 minit selepas makan. Biasanya pagi-pagi tu, lepas bangun tidur, ya, sebelum tak makan sarapan apa lagi, makan time tu sesuai makan linzi. Okay, use in combination with other medical therapy. Dr. Chen sebut juga, disarankan ambil linzi ni kombinasi bersama ubat-ubatan terapi yang sedia ada. Contohnya kalau kita memang ada doktor bagi ubat darah tinggi, ubat-ubat kencing manis sebagainya, dan ubatan-ubatan lain yang sedia ada untuk penyakit kita, maka tidak ada masalah untuk digandingkan bersama dengan linzi. Dia tak ada komplikasi ke, ada
Tidak balas ke tidak ada. Tidak balas sampingan ke tidak ada. Sebab apa Dr. Chen sebut begitu? Kerana linzi ni tidak ada komplikasi jika dimakan bersama ubat yang diberikan doktor. Linzi juga tiada komplikasi dengan rawatan lain yang diberikan doktor. Tak ada masalah. Dia jangan takut. Orang yang dah sedia ada makan ubat-ubatan hospital, jangan takut untuk makan linzi. Sebab apa? Sebab sebaliknya, apabila linzi digandingkan bersama dengan ubatan-ubatan yang diberikan oleh doktor, ia mampu mempercepatkan rawatan dan pemulihan pesakit. Tambahan pula, ia dapat mengurangkan kesan negatif dari rawatan atau ubatan yang boleh merosakkan hati dan buah pinggang. Sebab ubatan-ubatan yang kita makan ni, yang diberikan doktor ni, dia memang ada kesan sampingan kalau dia ambil masa yang panjang. Sebab tu kalau kalau kita makan ubat kan, yang doktor beri, kadang-kadang dalamnya ni ada ada preskripsi kan. Ada nota yang diberitahu tentang kesan sampingan contohnya. Apa side effect kalau makan jangka masa yang panjang? Dia beritahu sebenarnya. Kalau tak ada, kita boleh search dekat internet. Ada portal perubatan yang menyediakan maklumat tentang kesan sampingan ubat jika diambil berpanjangan. Maknanya maklumat kesan sampingan ni bukan yang tersembunyi. Kita boleh cari, boleh ambil tahu supaya kita boleh faham bahawa kita tak nak bergantung selamanya pada ubat. Kita nak sihat. Kan? Kita nak sihat supaya kita boleh berhentikan gantung pada ubat. Kita pun boleh gaya hidup dengan lebih baik. Okay? Okay, baik. Ya, Alhamdulillah, ini saja perkongsian saya pada malam ini berkenaan dengan Yungkin Ganoderma selamat dan berkesan. Ya, agak-agaknya lepas dengar pembentangan kita malam ini, rasanya yakin tak Inzi kita ni selamat dan berkesan? Okay, baik. Jadi insyaAllah Inzi kita selamat dan berkesan. Sebab tu kita patternkan namanya Yungkin Linzi dan Ganoderma. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir bersama sertai dalam Bicara Sihat dan Bisnes kita pada malam ini, episod pertama. Baik, jadi apa yang istimewa yang saya ingin janjikan pada malam ini? Baik, berbezanya ialah di beberapa minit-minit terakhir ni kita nak kongsi sikit. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan puan bahagian daripada tanggungjawab kita sebagai orang Islam, khususnya bagi ahli ataupun tuan-tuan dan puan yang ada dalam ni umat Islam. Saya nak kongsi ilmu saya lah, iaitu berkenaan dengan membaca Al-Quran dengan baik. InsyaAllah sepanjang minggu ni di penghujung slot Bicara Sihat dan Bisnes ini, kita akan belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Tak banyak, kita akan ambil 3 ayat ataupun surah-surah lazim yang selalu kita baca. Dan pertamanya untuk malam ini Suratul Fatihah. Dan kita akan ambil beberapa ayat saja Surah Fatihah, 7 ayat. Kita ambil 3 ayat pertama saja untuk kita belajar apakah kesalahan yang selalu kita buat dan bagaimanakah cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Okey, baik. Kita buka Suratul Fatihah ya. Saya buka Suratul Fatihah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang nak tengok masa pun boleh ya. Okey, baik. Rasa Surah Fatihah semua orang hafal. Mari kita saya share. Okey. Baik. Okey, boleh nampak. Okey. Suratul Fatihah ini ialah surah yang wajib dibaca dalam solat. Kalau kita tersalah baca, tersalah sebut, tertukar baris, dia mengakibatkan rosaknya Fatihah kita. Bila rosaknya Fatihah, dia boleh mengakibatkan rosaknya solat kita. Baik. Dalam masa yang agak singkat ni, saya cuma ambil daripada ayat pertama sampai ayat ketiga sahaja. Ya? Ayat pertama sampai ayat ketiga sahaja. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung di ayat berikutnya. Yang pertama pada ayat pertama. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Selalunya dalam ayat pertama, orang tak sebut ba tu dengan betul. Dia akan baca Bismillah.
Ba tu hilang. Jadi pastikan mulut kita bila membaca suratul Fatihah, kita sebut ba tu daripada makhraj ba. Ba. Bibir kita tutup. Ba. Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kalimah Allah bila didatangi sebelumnya baris bawah macam mi masuk kalimah Allah, dia tak boleh baca bismillah, tak boleh tebal. Kerana salah dari segi ilmu tajwid. Maka kalimah Allah yang sebelumnya baris bawah dia kena baca nipis lah. Tak boleh baca Allah. Bismillah. Ya, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ha ni rahma. Dia ha pedas. Rahma. Dia tak boleh baca roh. Roh itu ha simpul. Kalau ni ha pedas, rah. Dia ada nafas udara pedas tu. Itu sifat ha. Sifat ha terlepas udara yang dipanggil udara yang pedas tu. Rahma. Rahmanirrahim. Him. Him dengan Rahim. Itu tak jelas lagi ha tu. Dia ha pedas. Him. Keluar nafas pedas ha tu. Him. Okey, gitu baik. Ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Alhamdulillah. Sebutan betul Alhamdulillah. Pertama dekat ni, selalu orang salah ialah dia ada bunyi lebihan. Bunyi lantunan. Le tu salah. Dia alhamdu, ya. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Tersebut Rabbil Yang sebut Rabbil Kalau tu dia salah, dia tebal. Sedangkan ni huruf nipis yang Rabbil Alamin. Min. Okey, baik. Ya. Okey, sekali lagi kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, baik. Ayat ketiga dan terakhir untuk malam ni. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, baik. Ar-Rahman, jumpa ha sekali lagi. Kita kena berlatih sebut ha pedas ni dengan betul. Ha beratas bunyi ha. Ha bawah hi. Ha depan hu. Ha mati bah. Ha hi hu bah. Beza dengan ha simpul. Kalau ha simpul ha hi hu bah. Bah tu kalau ha simpul. Kalau ha pedas bah. Beza nafas dia. Udara tu berbeza dua tu, ya. Kalau salah huruf maknanya dia lari. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, baik. Sebutan ma pun kena betul. Jangan sebut ma. Sebut ma. Maliki. Contoh macam kalau bahasa Melayu kurma. Yang kurma. Kurma tu bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab, lahjah Arab kurma. Gitu beza. Ma. Okey, baik. Ini 3 ayat pertama dulu untuk suratul Fatihah. Mudah-mudahan sikit sebanyak membantulah. Ya. Yang penting dalam baca Quran ni ialah pertamanya, sebutan huruf perlu datang pada makhraj yang betul. Dan yang keduanya, elakkan daripada melakukan kesalahan yang nyata. Apa kesalahan nyata ni? Tertukar baris, tertukar huruf. Kerana ia berdosa dan mengubah dan boleh merosakkan bacaan kita. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatian anda semua sudi bersama saya pada episod pertama malam ni. InsyaAllah nantikan iklan seterusnya untuk episod kedua, Bicara Sihat dan Bisnes. Sebarang soalan boleh PM saya di nombor 012-381-7760 ataupun boleh terus bertanya di Facebook Lingzi Sahabat Kesihatan Anda. Dan YouTube pun ada Lingzi Sahabat Kesihatan Anda, dan rakaman ini akan kita siarkan di YouTube dan di Facebook Lingzi Sahabat Kesihatan Anda.
Semoga tuan-tuan dan puan-puan sihat sentiasa. Kita berjumpa lagi pada sesi akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.